Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Nama saya Muhammad Zahar bin Zainuddin, Bernombor matrik B0518101128. Okey. Dan saya daripada Fakulti Kejuruteraan Pembuatan. So, pada tajuk kali ini yang saya dapat dan kumpulan kami dapat adalah dasar pecah dan perintah. Ini saya ringkaskan tajuk dia. So, pada part saya membuat pengenalan apa itu dasar pecah dan perintah. So sebelum kita masuk pada pengenalan dasar pecah dan perintah ni, kita kena faham apa maksud dasar pecah dan perintah itu dulu. So, pecah dan perintah ini adalah bermaksud memecahkan kelompok kuasa yang besar kepada kelompok yang lebih kecil. Okey, pada maksud yang kita tengok ni adalah kuasa yang ada di satu tempat itu, dan dasar ini memecahkan kuasa yang ada kepada kuasa-kuasa yang lebih kecil. So, kita tengok pemecahan struktur kekuasaan sedia ada dan menghalang kelompok-kelompok kecil itu daripada bersatu dan berhubungan. Okey. Dalam bahasa Latin, which is divide et impera. Okey. Dasar ini pernah digunakan dasar ini pernah digunakan bukan sahaja di tanah Melayu, tapi sebelum tanah Melayu ada dasar ini, sebelum ni pernah digunakan oleh pemerintah Rom dan Maharaja Perancis, iaitu Napoleon Bonaparte nama dia. So, contoh pemerintah Rom iaitu Aulus Gabinius memecahkan negara Yahudi kepada 5 convention. Okay. So, kita akan tengok pengenalan dasar pecah dan perintah ini. Okey, pertama sekali yang kita tahu, Malaysia mempunyai 122 etnik dengan corak bahasa masing-masing. Okey, interaksi, integrasi dan asimilasi merupakan tulang belakang kekuatan kepada sesebuah negara. Okey, isu yang berkaitan dengan hubungan etnik adalah masalah bersama dan tidak pernah putus. Okey, impak negatif akan dirasai oleh semua lapisan masyarakat sekiranya aspek yang melibatkan hubungan etnik tidak dibajai bersama. Contoh masalah pergaduhan antara etnik, ketidakstabilan politik, kerusuhan dan pembahagian kekayaan yang tidak adil dan kemiskinan. So, okey, kita tengok sikit pada zaman pemerintahan British di tanah Melayu. Okey, semasa zaman pemerintahan British di tanah Melayu, pihak British telah membawa masuk buruh dari negara lain, iaitu China dan India. Okey, British kemudian melaksanakan dasar pecah dan perintah di tanah Melayu dengan mengasingkan kaum-kaum yang ada ke sosioekonomi yang berbeza. Tujuan pihak British melaksanakan dasar tersebut adalah untuk memudahkan kawalan ke atas imigran tersebut dan menyekat sebarang usaha penyatuan yang membawa risiko penentangan terhadap penjajahan British. So, yang kita boleh tengok adalah British membawa masuk buruh Cina dan India ke tanah Melayu untuk aktiviti sosioekonomi lah. So, dan British telah melaksanakan dasar pecah dan perintah ni, okay, dengan mengasingkan kaum-kaum yang ada. Okay, kalau kita boleh tengok balik, tujuan sebenarnya adalah memudahkan kawalan dan menyekat sebarang usaha penyatuan. Itu adalah tujuan utama kenapa dasar pecah dan perintah ni dilaksanakan oleh British. Okey, selain itu, pihak British juga melaksanakan dasar pecah dan perintah atas tujuan mengekalkan penduduk peribumi di kampung untuk mengekalkan aktiviti pertanian bagi memastikan bekalan makanan penduduk tanah Melayu tidak terjejas. Jadi, tindakan membawa masuk pekerja asing adalah bagi mengekalkan penduduk peribumi meninggalkan aktiviti pertanian. So, dasar pecah dan perintah ini adalah juga bertujuan untuk mengekalkan penduduk peribumi di kawasan perkampungan, di kawasan kampung-kampung, untuk mengekalkan aktiviti pertanian, aktiviti menyediakan bahan bekalan makanan untuk
di tanah Melayu ketika itu. Okey, so kita tengok sikit pada apa tu, gambar rajah di sini. Okey, British telah membuat peminggiran berdasarkan zon kemakmuran ekonomi. So, kita boleh tengok pada poin yang pertama adalah imigran Cina dan India digunakan sebagai penjana ekonomi. Manakala bagi orang Melayu pula digunakan sebagai pembekal bahan makanan. Itu sebab orang Melayu yang duduk di kampung-kampung dan British bawa masuk imigran Cina dan India untuk menjana ekonomi yang lain. So, kita tengok kesan pada poin yang pertama adalah menebalkan sikap prejudis dan prasangka yang sukar dibendung. Okay. Poin yang kedua adalah kesempitan hidup turut merenggangkan hubungan di antara Melayu dan Cina. Okay. Aspirasi politik berbeza menyebabkan orang Melayu dan Cina semakin terpisah jauh. Okay. Poin yang pertama adalah kita memang sebagai memang sebagai manusia akan ada sikap prejudis, ditambahkan lagi dengan dasar yang tidak adil ni. Okay. So antara kesan lain adalah kesempitan hidup merenggangkan lagi hubungan Melayu dengan Cina. Which kita boleh tahu Cina yang duduk di kawasan bandar-bandar, di kawasan bandar. Okay, dan orang Melayu banyak duduk di kawasan perkampungan, dan orang India banyak duduk di kawasan estate. Okay. So kita tengok sikit unsur-unsur yang diamalkan dalam konsep ini. Okay. Pertama adalah mewujudkan atau menggalakkan perpecahan di antara sesebuah kelompok. Pada poin yang kedua, menghulurkan bantuan kepada sesiapa yang sanggup untuk bekerjasama dan menjalinkan hubungan dengan pihak berkuasa yang berdaulat. Okay. Poin yang ketiga adalah mendorong sikap saling tidak percaya dan permusuhan. Dan poin yang keempat adalah menggalakkan perbelanjaan yang mampu melemahkan keupayaan pembiayaan politik dan ketenteraan. So, saya nak fokuskan kepada poin yang keempat, which is menggalakkan pembelanjaan yang mampu melemahkan keupayaan pembiayaan politik dan ketenteraan. So, kalau kita tengok balik pembelanjaan, kalau pihak British menggalakkan pembelanjaan yang melemahkan politik, yang melemahkan keupayaan pembiayaan politik, ini akan membawa kepada masalah hubungan etnik kembali. Dan kalau kalau melemahkan lagi keupayaan pembiayaan ketenteraan, maka tanah Melayu ketika itu jadi teramat susah. Okey. Jadi itu saja daripada saya. Jadi selepas ini ahli kumpulan saya yang lain akan mengupas lebih banyak lagi pada video selepas ini. Jadi terima kasih banyak. Assalamualaikum. Kita beralih kepada ahli kumpulan yang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Encik Ali. Saya Karin Amila binti Mat Tahir daripada kumpulan 1 ingin membuat pembentangan tentang dasar, pecah dan perintah British ke atas polarisasi dan konflik etnik memberi kesan jurang diskriminasi perbezaan antara kaum. Pengenalan, jurang diskriminasi antara kaum di Malaysia banyak memberi impak yang negatif kepada perpaduan negara dan secara tidak langsung ia memberi kesan kepada keharmonian dan kesejahteraan sejagat. Isu ini telah lama wujud sejak berlakunya dasar, pecah dan perintah penjajah British yang membawa masuk imigran supaya kegiatan ekonomi lebih berkembang di tanah Melayu. Penjajah British telah memberi layanan yang berbeza kepada setiap kaum sehingga menimbulkan ketidakadilan kepada setengah kaum dan wujudlah peristiwa 13 Mei yang membawa kerapuhan dalam kesefahaman permufakatan antara kaum. Pada zaman sekarang, isu sensitif ini masih kekal ada, namun pada keseluruhannya, hubungan antara kaum di sini menunjukkan perubahan yang baik berbanding pada zaman lalu atas kesedaran oleh masyarakat Malaysia bahawa pentingnya semangat perpaduan bagi menjaminkan kestabilan politik dan ekonomi semua kaum.
Latar belakang kajian. Kita dapat lihat di sini bahawa maksud diskriminasi perkauman adalah segala bentuk perbezaan, pengecualian, pembatasan atau pengutamaan berdasarkan kaum, warna kulit, keturunan atau suku kaum yang mempunyai maksud untuk menidakkan sesuatu kaum yang lain. Di sini saya ingin menjelaskan bahawa diskriminasi itu sendiri mampu menjejaskan hubungan baik antara kaum jika adanya hubungan perbezaan yang mampu melahirkan sikap rasa tidak puas hati dan dipulaukan di atas faktor perbezaan yang ada. Objektif kajian. Tujuan kajian adalah untuk menganalisa dalam mengenal pasti jurang perbezaan antara kaum di Malaysia akibat dasar pecah dan perintah British sehingga menimbulkan isu diskriminasi antara kaum. Dasar pecah dan perintah British mewujudkan jurang diskriminasi antara kaum. Aspek pertama dalam kewujudan perbezaan antara kaum adalah politik. Zaman penjajah British menerusi dasar pecah dan perintah telah memisahkan kaum dari segi penglibatan di tanah Melayu. Masalah ini dapat kita lihat ketika Tengku Abdul Rahman yang merupakan Perdana Menteri pertama berusaha dalam menggabungkan parti politik yang mewakili 3 kaum iaitu Melayu, Cina dan India. Hal ini telah mendapat kritikan yang hebat oleh golongan elit dan kelas pertengahan Melayu dalam menentang cadangan tersebut kerana beranggapan ia mampu mengancam politik kaum Melayu. Namun struktur politik demikian akan memberi kesan dalam pembinaan nation atau sebab kepentingan kaum berbanding daripada kepentingan nation. Parti Barisan Nasional iaitu BN atau dikenali sebagai Parti Perikatan telah mendominasi pentadbiran negara. Sepanjang tempoh tersebut tiada perubahan terhadap ekonomi Melayu. Wujudnya perasaan dianaktirikan melalui aspek taraf hidup, pembangunan dan sebagainya. Di sini saya dapat huraikan bahawa pengaruh politik mampu menjadikan matlamat dan polisi menjadi semakin kompleks jika adanya sifat dan tuntutan kaum masing-masing. Ia lebih menekankan perspektif perbezaan dan bukannya persamaan. Dengan adanya anggapan sebegini, maka hubungan politik akan menjadi tegang. Masalah dari segi aspek ekonomi pula adalah adanya jurang kemiskinan antara kaum atas sebab perbezaan pertempatan dan kawasan. Kaum Melayu bekerja sebagai petani dan nelayan di kampung dan kaum Cina pula bergiat dalam perlombongan dan berniaga di kawasan bandar. Manakala kaum India berkhidmat sebagai buruh ladang di estet. Justeru, kegiatan ekonomi orang Melayu dan India adalah bercorak sara diri. Corak pelibatan ekonomi antara kaum dalam kegiatan ekonomi yang membezakan telah menjadikan sosioekonomi menjadi tidak seimbang. Ekonomi yang mengikut ras merupakan kesan yang nyata selepas penjajah British. Namun, dasar ekonomi baru telah diadakan oleh kerajaan pada 1971 untuk mengimbangkan ekonomi semua kaum. Namun, orang Melayu masih jauh ketinggalan dalam menguasai ekonomi. Okey, di sini kita dapat perjelaskan bahawa dasar ekonomi British melalui dasar pecah dan perintah telah mengasingkan kaum supaya pihak British lebih mudah untuk mengawal dan menghapuskan perpaduan semua kaum. Kepentingan mereka adalah untuk mengeksploitasikan hasil bumi tanah Melayu. Ini adalah contoh gambar ekonomi pada zaman tanah Melayu. Kita dapat lihat orang Cina menguasai Lombong, Melayu, pertanian dan India menoreh getah. Dia menoreh getah. Okey. Dari aspek sosial pula, semasa penjajahan, British memperkenalkan sistem persekolahan vernacular dan membiarkan setiap sistem persekolahan itu berkembang mengikut haluan masing-masing. Sekolah ini ditubuhkan berasaskan bahasa pengantar yang berbeza. Isu bahasa telah menjadi pertelingkahan dan konflik etnik di Malaysia. Sebelum kemerdekaan, Majlis Perundangan Persekutuan menyatakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris adalah bahasa rasmi. Setelah kemerdekaan, Parlimen mengkaji semula dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi untuk perpaduan semua kaum. Golongan bukan Melayu telah menentang usaha tersebut. Mereka lebih memihak kepada bahasa Melayu, Cina dan India diberi pengiktirafan yang sama. Sebenarnya, bahasa Melayu tidak bererti bahasa kaum lain dipinggirkan dan ia adalah merupakan identiti bangsa Malaysia sendiri. Jadi di sini, aspek sosial adalah matlamat utama British untuk membolehkan sebahagian kaum memenuhi keperluan tenaga kerja agar dapat menjana ekonomi. Ini adalah gambar sekolah pada zaman sistem pendidikan British.
Kepentingan kajian. Isu berkenaan jurang atau dalam kurungan diskriminasi perbezaan antar kaum di Malaysia sedikit sebanyak mencerminkan betapa pentingnya usaha lebih serius konstruktif dalam mencapai perpaduan sebilang kaum. Kepentingan dalam kajian ini dapat dilihat secara terperinci permasalahan yang berlaku. Hasil soal selidik mendapati 50.98% bersetuju adanya perbezaan hak antara kaum adalah suatu diskriminasi akibat dasar pecah dan perintah British. Manakala 45.10% tidak bersetuju dan hanya 3.92% yang tidak menjawab soalan tersebut. Ini adalah carta pie yang menunjukkan nilai peratusan responden berkenaan perbezaan hak antara kaum adalah suatu diskriminasi. Di sini kita boleh mendapati setengah daripada nilai peratusan merasakan isu tersebut adalah diskriminasi kaum. Okey, kesimpulan ini adalah dasar pecah dan perintah British menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan antara kaum dan memberi implikasi yang buruk terhadap perpaduan kaum Malaysia. Kita dapat lihat beberapa aspek telah memberi kesan, di antaranya ialah dari segi aspek politik yang berdasarkan perspektif kaum mampu memberi impak kepada usaha memupuk integrasi dan kemajuan nation. Dan akhir sekali, sosial antara kaum terhad atas kesan daripada hidup dalam komuniti kaum sendiri tanpa ada pergaulan yang luas. Ini adalah gambaran bahawa janganlah kita kembali ke zaman sebelum kemerdekaan dengan membangkitkan isu sensitif antara kaum dan menyoal tentang hak istimewa ke atas kaum tersebut. Perpaduan adalah sangat penting. Sekian sahaja daripada pembentangan saya. Jadi kita beralih kepada ahli pembentangan yang lain. Terima kasih. Okey. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Ali dan rakan-rakan yang sekalian. So, nama saya Philip Patrick dari FKP, Fakulti Kejuruteraan Pembuatan tahun 2, Seksyen 3. Okay. Hari ini saya akan membentangkan tentang konflik perkauman ke aras kewujudan semangat nasionalis. Okey, seperti yang kita tahu, penjajahan British dan pendudukan Jepun di tanah Melayu telah memberikan impak yang begitu besar terhadap pembentukan sikap prejudis di antara orang Melayu dan orang Cina. Okey, seperti yang kita dapat tahu, komunis telah melakukan keganasan dan kezaliman berikutan kemunduran tentera Jepun. Okey, sekarang saya akan berceritakan tentang latar belakang kajian ini. Negara kita Malaysia yang seperti yang kita tahu adalah negara yang kaya dengan pelbagai budaya, pelbagai kaum dan bahasa. Seperti yang kita tahu, negara Malaysia adalah sangat diceremburui oleh negara-negara yang lain, di mana negara yang lain adalah mereka cuma ada satu identiti. Tapi di mana Malaysia kita ada pelbagai identiti. Belum lagi mengira dari Sabah dan Sarawak yang betul-betul kaya dengan kaum budaya dan bahasa. Pergaduhan antara etnik, ketidakstabilan politik, kerusuhan dan perbagian kekayaan yang tidak sama rata telah mewujudkan pencetusnya konflik antara perkauman di zaman tersebut. Sehubungan dengan itu, kebanjiran imigran khususnya dari India dan China juga telah memberi satu impak yang besar kepada negara kita sejurus kepada pembentukan dan kepelbagaian budaya di negara kita. Pemikiran zon kemakmuran ekonomi yang telah diasaskan oleh pihak British dengan satu konsep dasar pecah yang perintah juga telah mencetuskan kewujudan konflik perkauman di negara kita. Untuk objektif kajian yang kali ini, kita hendak mengenal pasti konflik perkauman ke aras kewujudan semangat nasionalisme. Okey, sekarang saya akan menceritakan isi-isi utama yang saya telah dapati dalam kajian ini. Okey, untuk isi utama yang saya telah dapati dalam kajian ini adalah kewujudan dasar pecah dan perintah. Seperti yang kita tahu, pihak British telah mengemukakan dasar pecah dan perintah ini di mana
pelbagai kaum, khususnya pada masa itu di tanah Melayu, kaum Cina, India dan Melayu, mereka dipecah-pecahkan penempatan. Mereka tidak diasingkan tapi mereka dipecah-pecahkan. Jika contoh, kalau anda Melayu, anda duduk di kampung. Kalau anda Cina, anda bertuah kerana anda berada di kawasan bandar. Tetapi kalau anda adalah seorang yang India, anda akan ditempatkan di tempat peladangan, di estet-estet pada masa itu. Okey, kemasukan orang Cina beramai-ramai pada masa itu ke tanah Melayu yang dibawa masuk oleh pihak British telah digunakan untuk menaikkan ekonomi tanah Melayu pada masa itu. Dengan kekayaan yang dimiliki oleh tanah Melayu yang pada itu, dengan adanya imigran-imigran yang dari luar, sekaligus tanah Melayu dapat menaikkan hasil ekonomi kita. Oleh yang kita tahu, tanah Melayu adalah satu tempat di mana penuh dengan kekayaan sumber hasil. Sumber hasil yang di mana kita kaya dengan biji timah, emas, apapun sekalipun yang sumber hasil yang kita telah belajar sebelum ni, kita amat salah satu di antara pengeluar sumber hasil yang tinggi. Okey, yang seperti yang saya telah cakapkan tadi, tenaga orang Cina digunakan untuk industri pelubungan biji timah. Kerana pada zaman tersebut, industri pelubungan biji timah pada masa itu adalah sangat menguntungkan oleh sesebuah negara. Khususnya di kita tanah Melayu yang penuh dengan sumber hasil. Terus pihak British menggunakan keperluan yang ada menarik semua hasil kita. Orang India pula dibawa masuk untuk menjagakan dalam sektor peladangan, khususnya peladangan getah. Dengan pada itu, orang Melayu menyediakan sumber makanan. Walaupun orang Melayu merupakan orang tempatan, tapi diorang berperanan hanya untuk menyediakan makanan. Okey, yang kedua yang mencetuskan konflik perkauman di tanah Melayu, khususnya tanah Melayu, adalah fahaman komunis. Fahaman komunis ini mula diwujudkan dengan adanya Parti Kuomintang ataupun KMT, Kesatuan Kerja, Persetubuhan Penerbitan di Akbar dan Sekolah Cina pada tahun 1920. Setelah Jepun menyerah kalah, pihak komunis telah menggunakan peluang yang sedia ada kerana tak ada kerajaan. Pihak komunis telah menggunakan peluang itu untuk menggunakan kekejaman dan kezaliman selama 14 hari. Oleh itu, orang Melayu betul-betul tidak puas hati dengan fahaman komunis dan kekejaman orang Cina. Okey, untuk isi yang terakhir yang saya boleh dapat dari itu adalah merupakan konflik Cina dan Melayu. Okey, oleh seperti yang sudah sebut sebelum ni, komunis telah berkuasa di atas tanah Melayu selama 14 hari dengan membuatkan segala kekejaman, kezaliman tanpa mengira siapa dorang. Terus tu, komunis pula telah melanggar tradisi orang Melayu, iaitu telah mengganggu soal beribadat di surau dan masjid. Pada hari ini juga kita boleh nampak orang Melayu adalah agama Islam. Sebagai contohlah kita ambil nampak. Kalau kita orang Islam, kita nampak orang luar kacau kita punya hak, mesti kita akan marah kan. Okay. Lebih kurang macam tu lah, sebab kita tengok pada masa itu orang komunis dia mula start ambil hak nak kacau dekat surau, nak kacau dekat masjid, macam dorang punya part, mesti kita ada rasa marah semua tu kan. Setelah dengan itu, orang Melayu membentuk gerakan Sabila. Okay, gerakan Sabila ini adalah satu gerakan di mana dorang sangat anti MPAJA. MPAJA ini adalah parti komunis. Dengan adanya gerakan Sabila ni, hubungan Melayu dengan Cina pada masa tu agak terjejas lah. So dari situ dorang boleh sikap tidak boleh mempercayai, dorang sudah start menimbulkan rasa sikap tidak puas hati itu. Okay, next slide saya akan menceritakan hasil kajian yang saya dapat menggunakan sumber survey. Okay, pada masa ini saya telah membuat survey dengan menggunakan platform Google Form dan telah mendapat lebih kurang 40 lebih ke 50 responden. Untuk soalan yang pertama, wajar atau tidak dasar perintah diwujudkan pada zaman itu? Yang kita tahu, untuk skala 1 adalah merupakan tidak setuju dan untuk skala 5 adalah sangat setuju.
mungkin sini saya ada silap sedikit. Sini kita boleh tengok majoriti responden sangat tidak setuju dengan kewajaran dasar pecah bedah perintah diwujudkan pada zaman tersebut. Okay, next slide telah bertanyakan impak dasar pecah dan perintah ini mempengaruhi masyarakat kita pada hari ini. Jawapan majoriti, suara majoriti adalah kita boleh nampak begitu besar jurang dalam pengeratan perpaduan, di mana jurang dan pengeratan perpaduan ini mengambil hampir lebih 50% daripada jawapan-jawapan yang telah diberikan. So dari situ kita boleh nampak di mana responden sangat setuju dengan untuk mengeratkan perpaduan sesama kita. Hasil daripada kewujudan PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan oleh kerajaan, kita boleh nampak isu perkauman pada masa itu betul-betul tak ada. Setiap rakyat Malaysia betul-betul memainkan peranan dengan membantu setiap orang yang merisikokan nyawa diorang untuk membasmi virus tersebut. Kesimpulan yang saya boleh dapat untuk hasil kajian ni, isu perkauman ni adalah satu isu yang paling sensitif dalam negara ni, sebab contoh kalau kita memulakan isu perkauman ni, bukan kita sahaja yang terkesan, tapi semua individu yang terkesan. Oleh itu, akhir kata saya ucapkan, jadilah bangsa Malaysia dan bukannya bangsa kaum anda sendiri. Terima kasih. Dengan itu kita balik kepada kumpulan yang lain. Selamat sejahtera. Nama saya Tong Chen Yang. Saya dari Fakulti FKP. Saya dari kumpulan 1 Hubungan Etnik. Tajuk kumpulan saya adalah kesan dasar pecah dan perintah British ke atas polarisasi dan konflik etnik. Seperti yang kita tahu, dasar pecah dan perintah British ini dia bertujuan untuk mengekalkan hubungan baik dengan golongan istana dan aristokrat Melayu sahaja. Sebab pada zaman dulu, golongan Melayu terutamanya golongan istana dan aristokrat dia memain peranan yang penting berbanding golongan lain. Lepas tu, penduduk Bumiputera tidak diberi peluang dalam perkembangan ekonomi dan ekspor. Sebabnya dia diberikan keutamaan kepada golongan imigran. Ini adalah sebab dasar British untuk mengkecilkan kuasa istana dan aristokrat Melayu. Dasar British untuk mengimport buruh asing bertujuan untuk mengisi keperluan tenaga buruh. Pengimportan buruh asing ini diambil dari negara-negara seperti India, China. Kerajaan kolonial Inggeris telah mentadbir penduduk Bumiputera dan imigran secara berasingan. Mereka telah mengasingkan setiap golongan Bumiputera dan imigran berdasarkan tempat yang berasingan. Sebagai contoh, mereka menempatkan golongan Bumiputera dan Melayu di kampung-kampung nelayan dan sebagainya. Manakala British menempatkan imigran Cina di kampung-kampung baru untuk menyenangkan pelombongan biji timah. Manakala untuk golongan imigran India, British telah menempatkan mereka di ladang-ladang. Dalam konteks ini, golongan imigran dibiar untuk mengekalkan identiti dan budaya masing-masing. Mereka sangat tidak digalakkan berhubung secara langsung dengan kaum Bumiputera. Ini adalah usaha British untuk
mengelakkan perpaduan antara dua golongan tersebut dan memudahkan urusan mereka semasa penjajahan di tanah Melayu. Latar belakang kajian ini adalah untuk British mendapatkan dan menakluk sesebuah kawasan atau wilayah. Kawasan tersebut adalah di tanah Melayu pada zaman dahulu. Cara British memecahkan kelompok yang besar kepada yang lebih kecil dengan memecahkan struktur kekuasaan sedia asal. Kerajaan British juga menghalang kelompok-kelompok kecil daripada berhubung dengan golongan yang lain kerana ini dapat menguatkan kuasa golongan tersebut untuk menentang penjajahan mereka. Terdapat beberapa permasalahan dalam kajian ini. Yang pertama adalah prasangka dan prejudis. Apabila terdapat ketidaksamaan pendapat atau pemikiran dalam masyarakat, maka jadinya prasangka dan juga prejudis dalam masyarakat tersebut. Selain itu, unsur-unsur kebudayaan juga merupakan salah satu permasalahan dalam kajian ini. Seperti yang kita tahu, Malaysia adalah sebuah negara yang penuh dengan kepelbagaian agama dan kebudayaan dalam kalangan pelbagai kaum. Oleh itu, terdapat yang sangat berbeza dan berbagai-bagai. Selain di Semenanjung Malaysia yang diwakili majoriti oleh kaum Melayu, Cina dan India, di Sabah dan Sarawak pula terdapat golongan Bumiputera yang terdiri daripada kelompok yang besar dan berlainan. Mereka juga mengabarkan unsur-unsur kebudayaan yang berlainan. Selain itu, jarak sosial juga merupakan permasalahan dalam kajian ini. Apabila masyarakat tidak suka untuk mendekatkan diri dengan orang lain, maka terjadinya jarak sosial dalam kalangan ini. Perbezaan tempat tinggal juga merupakan permasalahan dalam kajian ini. Pada hari ini, kita boleh melihat terdapat juga perbezaan tempat tinggal seperti penempatan kaum Melayu banyak di satu kawasan yang dipenuhi dengan kebun-kebun, manakala orang Cina dia meninggal di bandar-bandar yang dipenuhi dengan bisnes. Ini dapat dilihat dengan teliti. Objektif kajian dalam tajuk kita ini adalah faktor-faktor yang menjadikan punca perpecahan hubungan di antara kaum-kaum yang berlainan selepas penjajahan. Terdapat beberapa kepentingan kajian ini. Salah satunya adalah fitrah kemanusiaan. Kepentingan yang lain adalah mengelakkan daripada perkandungan dengan orang lain dan tuntutan keagamaan. Dalam hal ini, Malaysia merupakan sebuah negara yang penuh dengan kepelbagaian agama. Agama-agama yang dituntut oleh masyarakat di Malaysia seperti agama Islam, agama Buddha, agama Kristian, agama Sin dan lain-lain. Agama-agama yang dituntut oleh golongan masyarakat di Sabah dan Sarawak juga berbeza dan berlainan. Ini merupakan satu perkara yang penting dalam kajian ini. Keperluan untuk memenuhi kehidupan masyarakat Malaysia juga merupakan salah satu kepentingan dalam kajian ini. Kita telah membuat Google Form untuk mendapat data dan statistik masyarakat kita di Malaysia pada hari ini. Dan salah satu soalan yang didapati dari
soalan tersebut adalah majoriti responden mereka bersetuju bahawa terdapat jurang dalam pengerakan perpaduan dalam masyarakat pada hari ini. Statistik responden telah menunjukkan lebih kurang 43% daripada 100 mereka telah bersetuju dengan perkara bahawa terdapat jurang dalam pengeratan perpaduan. Terdapat cadangan untuk menyelesaikan konflik dasar tak perintah mengikut skop pada masa ini. Cadangan yang efektif adalah memperbagi taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran, latihan, kesihatan, kemudahan infrastruktur dan lain-lain. Dalam cara pelajaran, budak-budak sekolah dapat mempelajari sejarah dan pelbagai subjek seperti pendidikan sivik. Hal ini dapat memberi manfaat untuk mereka semasa mereka dewasa nanti untuk membina hubungan yang erat dengan masyarakat lain dan kaum lain. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Iman bin Abdul Halim. Nombor metrik B05-1810-097. Saya akan menerangkan tentang tajuk yang telah diberi oleh lecturer kami, iaitu kesan dasar pecah dan perintah British ke atas polarisasi dan konflik etnik. Okey, seperti yang semua tahu, mungkin presenter sebelum saya ni telah memberi sedikit sebanyak tentang apa itu dasar pecah dan perintah dan apa itu kesan-kesan mereka. Tetapi saya akan beri ringkasan sedikit apa itu kesan dasar pecah dan perintah. Apa kesan-kesan dia? Kesan-kesan dia adalah dari segi politik, ekonomi, pendidikan dan sosial. Empat-empat ni adalah kesan yang telah diberi kepada kita daripada dasar pecah dan perintah British di atas. Okay, slide kedua ni adalah antara objektif kajian yang telah kumpulan kami letakkan, iaitu penentuan ekonomi Malaysia berdasarkan kaum. Untuk penentuan, banyak kesan telah berlaku atas pecah perintah British yang telah melanda pada zaman British tersebut. Antaranya adalah ekonomi. Okey, tetapi pada hari ini saya ingin membentangkan kesan ekonomi semasa penjajahan British dan selepas, iaitu sekarang. Okey, terhadap kaum di Malaysia ini. Okey, pada penjajahan British yang terdahulu, British telah mengadakan pecah dan perintah, dasar pecah dan perintah, iaitu semasa dasar pecah dan perintah itu, ketiga-tiga etnik majoriti di Malaysia ini adalah kaum Cina, Melayu dan India. Mereka telah terasing dari segi ekonomi, pendidikan, sosial dan juga politik. Okey, antara ekonomi adalah mereka telah terasing seperti India. Mereka akan pergi ke tempat-tempat seperti perladangan estate. Manakala China, mereka akan pergi ke bandar dan juga pertanian. Manakala Melayu pula, mereka stay di perkampungan dan melakukan dasar ekonomi mereka sendiri. Okey, contoh kesan yang telah diberi oleh British adalah bila orang Melayu sendiri telah dihadkan memiliki tanah dan tiada peluang untuk menyertai kegiatan ekonomi. Tambah pula kesan kepada orang Melayu dan orang Cina agak berbeza, di mana orang Melayu dihadkan memiliki tanah, tiada peluang untuk menyertai kegiatan ekonomi dan penurunan taraf kehidupan mereka dan kedudukan ekonomi Melayu. Manakala orang Cina pula terlibat dalam industri yang mendatangkan keuntungan dan kehidupan mereka lebih baik daripada orang Melayu. Okey, selepas kemerdekaan, kerajaan Malaysia telah menubuhkan bukan satu dasar tapi dua, iaitu dasar ekonomi baharu yang diperkenalkan pada 1970 hingga 1960
Dan yang kedua, Dasar Pembangunan Nasional iaitu DPN yang dikenalkan pada 1961 sehingga 2000. Okey, apa itu Dasar Ekonomi Baru? Okey, objek dia adalah untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat tanpa mengira kaum. Okey, di sini kita nampak kerajaan mempunyai inisiatif untuk menyusun semula masyarakat, untuk bersatu padukan balik masyarakat kaum Cina, India dan lain-lain untuk bersatu semula. Okey. Kemudian Pembangunan Nasional iaitu pada tahun 1981 di mana dia mengurangkan seperti yang Dasar Ekonomi Baru juga, dia ingin membasmi kemiskinan, mengurangkan ketidaksamaan sosial dan ekonomi dan mengalahkan perlandangan, perkongsian, membabitkan sektor swasta dalam proses penyusunan masyarakat dan mampu memperhatikan kepada menumpukan perhatian kepada pembangunan sumber luar manusia dan mewujudkan MPPB iaitu masyarakat berdagang dan berindustri Bumiputera. Okey, kerajaan telah membuat inisiatif untuk kita bersatu padu dan kerajaan cuba usaha untuk masyarakat Malaysia ni untuk bersatu padu. Jadi apakah usaha kita sebagai rakyat Malaysia untuk bersatu padu tanpa kira etnik, tanpa kira kaum, tanpa kira agama? Di sini adalah perbincangan hasil kajian berdasarkan salah satu objektif iaitu objektif yang saya telah bagi tahu tadi iaitu penentuan ekonomi berdasarkan kaum. Okey. Ini adalah salah satu soalan yang telah diberi iaitu kesan dasar pecah dan perintah British telah memberi impak kepada ekonomi di Malaysia dari segi perkauman, betul atau tidak? Okey, kalau nak ikutkan kebanyakan orang respons kepada ya, sangat setuju. Tetapi adakah kesan itu telah diterima sampai sekarang, ataupun orang cakap adakah kesan itu telah terkesan sehingga sekarang? Okey, antara kajian yang telah saya buat adalah saya telah membaca artikel pada tahun 2019 iaitu Perdana Menteri Tun Mahathir telah menyatakan perbezaan jurang etnik juga kelihatan lebih dalam bidang pekerjaan, nilai tambah berniaga mahupun jumlah penguasaan kekayaan korporat antara Bumiputera dan bukan Bumiputera. Jurang ekonomi antara bandar dan luar bandar Semenanjung serta Sabah Sarawak juga menunjukkan pelebaran jurang ekonomi yang semakin ketara. So maknanya di sini Mahathir juga mengatakan pendapatan isi rumah setiap kaum iaitu nisbah antara Bumiputera dengan Cina dengan kaum Cina adalah 0.74/1. So berapa banyak nisbah dia antara Bumiputera dan Cina, dan untuk India pula 0.8/1. Nampak tak nisbah yang sangat tinggi dan sangat hampir sama tetapi tidak mencapai matlamat untuk masyarakat Bumiputera. Dapat mengurangkan jurang tersebut kepada hampir setara 0.9/1/1. Okey. So, di sini pada hari ini Mahathir berucap untuk pelancaran wawasan kemakmuran bersama 2030. So kajian kami makin mengkaji tentang benda ni dan timbul satu persoalan, benarkah Malaysia mengamalkan kegiatan ekonomi berdasarkan kaum? So pada hari ini sekarang kebanyakan responden mengatakan mungkin dan 28% mengatakan tidak dan 24% mengatakan mungkin masyarakat Malaysia tidak tahu dan tidak mengkaji bahawa ekonomi ni betul atau tidak masih berdasarkan kaum.
Okey, sekarang ni telah jelas bahawa sebenarnya kaum Cina, India, Melayu tidak sama sekali terkesan atas ekonomi ataupun dasar pecah belah perintah British yang telah dilakukan. Berdasarkan kajian kami, ekonomi Malaysia tidak berlandasan perkauman, tetapi ia berlandaskan sejauh mana kita berusaha untuk mencapainya. Malaysia adalah negara yang berbilang kaum. Saingan ekonomi antara kaum tidak membawa faedah sama sekali. Dan ia juga satu kelebihan buat semua kaum di Malaysia ini untuk mendekatkan diri dan membangunkan ekonomi supaya negara kita dapat bersaing dengan negara-negara seperti Singapura, Amerika Syarikat, Jepun dan lain-lain. So kesimpulannya, tiada kesan-kesan terhadap ekonomi Malaysia berdasarkan etnik dan juga kaum. So kita boleh tutup di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Dayang Marina binti Mokhtar. Saya daripada kumpulan 1. Baiklah, pada hari ini saya ingin membentangkan kajian kami yang bertajuk Kesan Dasar Pecah dan Perintah British ke atas Polerasi dan Konflik Etnik. Objektif kajian yang ingin saya bentangkan ialah mengenal pasti kesan daripada dasar pecah perintah pada waktu itu. Umum mengetahui bahawa perpecahan kaum merupakan salah satu konflik terburuk yang berlaku di dalam sejarah Malaysia, di mana pada 13 Mei 1969 rusuhan kaum telah berlaku yang telah mengorbankan kematian seramai 196 yang melibatkan pelbagai kaum seperti India, Cina, Melayu dan kaum yang lain juga. Perpaduan kaum sukar diwujudkan apabila Inggeris mula masuk campur tangan dalam pentadbiran di dalam tanah Melayu pada tahun 1824. Buktinya, kaum-kaum utama seperti Cina, India, Melayu dipisahkan mengikut jenis pekerjaan dan sistem pendidikan yang berbeza-beza. Oleh itu, kumpulan kami telah melakukan satu borang soal selidik kepada responden untuk bertanyakan pelbagai soalan, di mana kami telah memberi skala 1 hingga 5, di mana adakah mereka bersetuju ataupun tidak bersetuju dengan soalan adakah mereka bersetuju kesan dasar pecah perintah telah memberi impak kepada ekonomi pada waktu itu. Dan majoriti daripada responden kami, seramai 23 orang daripada 50 orang responden bersetuju bahawa kesan dasar pecah dan perintah memberi impak kepada ekonomi negara pada masa itu. Saya ingin mengupas dengan lebih mendalam tentang kesan positif dan kesan negatif. Untuk kesan positif yang saya dapati ialah identiti dan budaya kaum dapat dikekalkan, di mana kita mengetahui bahawa Malaysia mempunyai pelbagai kaum, etnik dan adat resam yang ini merupakan menjadi ciri unik kepada negara kita. Tambahan pula, masyarakat Malaysia juga mempunyai pelbagai kaum dan kepercayaan yang mereka anuti. Aspek asimilasi sosial dan toleransi agama menjadi aspek penting dalam kajian pembangunan sosial, di mana dengan toleransi dan persefahaman kita di Malaysia ini dapat hidup dengan aman dan harmoni. Manakala kesan negatif pula iaitu ketidakseimbangan ekonomi antara kaum, di mana faktor utamanya bermula daripada dasar Inggeris dan masalah penempatan penduduk dan pembangunan wilayah. Konflik ini berlaku kerana saling tidak mempercayai antara kaum seperti Melayu dan Cina, kerana pada waktu itu terdapat rentetan daripada ancaman komunis dan darurat pada tahun 1948.
Namun, kita boleh bandingkan pada zaman kini dan pada zaman dahulu, iaitu 1980, kita boleh lihat bahawa kita menikmati kualiti hidup yang berbeza pada tahun yang sebelum ini. Sebagai kesimpulannya, kebebasan setiap bangsa untuk mengamalkan kepercayaan, adat resam dan kebudayaan masing-masing menjadi asas kepada kesejahteraan negara. Tambahan pula, setiap rakyat Malaysia hendaklah mensyukuri nikmat keharmonian dan keamanan dan bertanggungjawab untuk memeliharanya. Sekian daripada saya. Terima kasih.